Tak boleh kita ahli keluarga ni, tak apalah ICU nak solat macam mana. Itu ayat biasa. Sebenarnya saya minta maaf. Di ICU tu lah kena jaga solat. Sebab antara dua, hidup ke mati. Baiklah, sekarang ni kita nak share bab rukuk ni, macam mana solat atas kerusi ni. Okey. Saya tahu kalau saya buat ni kan live pula, mungkin ada asatizah, ustaz ataupun ustazah tak setuju. Sebab dah berlega dah macam-macam tata cara. Ada yang kata bila solat berdiri, bila solat atas kerusi, betul berdiri dulu tu wajib. Bila kita solat atas kerusi, kan kita solat atas kerusi, kedudukannya kerusi ni sama baris dengan orang belakang. Maksudnya macam ni lah kalau dalam baris. Faham tak? Bukannya kerusi ni kat belakang. Maksudnya bukannya tak payah alih lah sebenarnya, tak payah alih. Tak payah, bukan kita yang berdiri duduk atas kursi ni sama gini. Ni kan jemaah lain bukan gini. Tapi jemaah tu di belakang ni, sini. Faham tak? Sama dengan kerusi. Ambil contoh seorang. Ambil Ustazah Atika ambil. Tiba. Hari ni sama Atika masuk live. Okey, ni jauh sangat tak? Nampak tak? Nampak, okey. Contoh, ramai juga bila nak solat atas kursi, dia duduk berdiri sama macam ni. Sebab ketika angkat takbir tu kan berdiri dulu. Wajib orang yang solat atas kerusi bila mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tak berdiri, tak sah solat dia. Sebab antara rukun bila nak solat adalah berdiri tegak. Jadi kita pun takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Betul kan? Dalam keadaan berdiri. Bacalah Al-Fatihah. Kemudian tak mampu dah berdiri. Dah longgar dah lutut. Longgar dah. Rasa nak pitam dah. Rasa nak jatuh dah. Boleh terus duduk. Terus duduk. Masa tu duduk. Jadi sekarang ni seolahnya ni salah. Sepatutnya pun tapi tangan sampai-sampai tak habis ke bawah. Mampu rukuk. Alhamdulillah. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Habis kan? Lepas tu nak sujud memang tak mampu nak sujud. Contoh tak mampu dah. Dah tak boleh dah. Nak sujud masa tu kita boleh terus duduk. Boleh terus duduk. Duduk. Lepas tu kita pun buat pergerakan sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Kemudian sujud balik. Allahu Akbar. Ikut imam. Kemudian Allahu Akbar. Kita mampu berdiri? Berdiri. Berpegang pun tak apa, berdiri. Allahu Akbar. Berdiri. Baca Al-Fatihah. Betul kan? Tapi dah duduk tak boleh bangun dah. Ada yang macam tu. Mula-mula awal je boleh berdiri. Dah duduk tu dah tak boleh dah. Nak bangun tu dah berat dengan lutut tak kuat. Sebab bila nak bangun dia kena kuatkan lutut. Dah tak boleh nak bangun. Duduk je lah. Lepas tu dah mula. Dah berdiri pun ketika baca Fatihah pun duduk. Kemudian rukuk pun dalam keadaan duduk. Kemudian macam tu. Nak bangun balik kadang sebab bangun tu dia jadi jatuh balik. Kita boleh tengok. Terutamanya kalau orang tu dia dah badan dia dah berisi, lutut dia pun dah longgar, dia dah tak kuat. Jadi daripada berdiri nak duduk boleh. Daripada duduk nak berdiri nak kena ada orang tolong angkat dia. Jadi dalam keadaan solat secara duduk ada juga tata cara yang ustaz-ustaz kata. Bila berdiri macam ni. Ada tata cara yang saya tengok tu kena solat berdiri kemudian rukuk. Ya terrukuk. Kemudian bila sujud kena juga sujud. Sujud macam ni. Jadi duduk tu bila nak duduk antara dua sujud saja baru boleh duduk. Kemudian bangun balik untuk sujud. Untuk pegangkan sujud. Sujud lebih rendah daripada rukuk tadi. Sujud balik. Kemudian barulah Allahu Akbar terus. Begini. Kalau siapa nak ikut kaedah ni silakan. Boleh juga. Faham tak kaedah tu? Jadi sebenarnya lelah. Saya buat praktikal tu pun jadi rasa macam okey, kemudian ni lepas tu duduk baca Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni. Lepas tu berdiri balik, kemudian buat rukuk. Lepas tu Allahu Akbar sama ada duduk bangun balik ataupun terus bangun. Itu bagi yang mampu. Kalau macam tu gayanya boleh semayang sempurna tu. Maksudnya boleh semayang macam biasa. Tapi kalau memang tak mampu,
start daripada tak mampu Islam dari sudut fiqh. Ini saya rujuk tata cara solat apa ni, solat daripada JAKIM, portal JAKIM, dan tengoklah beberapa video. Kita ni buat setakat yang mampu. Bila tak mampu boleh terus duduk. Start daripada tak mampu tu. Kau nak bangun duduk tak dapat, duduk je lah terus. Tapi awal tu angkat tabir. Contoh angkat takbir, Allahu Akbar. Belum masuk Al-Fatihah, baru je habis Allahu Akbar kabira, dah tak larat, duduk je lah. Duduk. Lepas tu start daripada duduk tu, kita pun habiskan Al-Fatihah apa semua, rukuk, Allahu Akbar. Ada yang kata bila sami Allahu liman hamidah, tangan kena lepas macam ni. Boleh juga. Maksudnya sami Allahu liman hamidah, tangan lepas ke tepi. Buatlah. Tangan lepas ke tepi. Lepas tu bila sujud, Allahu Akbar. Sebab kan sujud kan tangan macam tu, Allahu Akbar. Tapi kalau tak lepas ke tepi pun sah. Sebab ada video saya tengok, dia suruh letak tangan ke tepi. Sebab bila berdiri pun kan sami Allahu liman hamidah, tangan ke tepi. Faham tak? Jelas tak? Jelas ya? Ada nak tanya tak? Mungkin ada soalan daripada live ke apa, Ustazah Tika. Kalau ada soalan, kita boleh jawab. Kita cuba jawab. Tak dapat sejawab tak dapat, tak tahu. Kita tangguhkan jawapan tu. Ya. Belakang tak pakai kursi. Bondi kat belakang dia. Solat biasa. Solat biasa? Belakang kursi lah. Bila dia sujud tak ke pukul bawah untuk dia. Kebanyakan macam tu. Oh, kebanyakannya dia letak kursi ke belakang. Tak, saya kat depan. Ya. Masa tu orang tak ramai. Bila datang je ramai kan, duduk belakang dia lah semua. Yelah, bila duduk belakang dia, kepala kena kursi. Tak ada kursi. Itu dia macam biasa. Tak faham. Okey, contoh. Ustazah pakai kursi kan, saya datang macam ni, saya solat macam ni, belakang Ustazah. Jadi kursi ni mengganggu, macam mana tu? Sebab tu tadi kata, Banyak kan macam tu lah. sepatutnya tadi kerusi duduk mana? Ni, Hajar duduk sini. Okey, sah dah penuh sini kan. Orang datang ikut belakang pula. Tapi depan ada kursi. Tak mengganggu. Tu nak sebut tadi. Bila kerusi kena duduk soft macam ni. Yelah, Ustazah faham. Itu kira dah penuh. Dah penuh. Datang lagi orang masuk sini pula. Yelah, masuk belakang. Masuk belakang. Dia tak ganggulah kursi ni. Tak ganggu. Sebab dia sama soft ni. Dia yang jadi ganggu sekarang sebab dia duduk berdiri macam ni. Dia sama dengan orang lain, kursi ni akan ganggu orang belakang. Tapi bila kita buat cara yang betul, kita sebenarnya berdiri macam seolahnya ni orang yang berdiri belakang ni. Kursi di depan kan. Jadi bila kita sujud tak kenalah. Sebab ini kan sama soft dengan orang lain. Orang lain pun soft sama. Yang jadi masalah sekarang, dia berdiri ni sama dengan orang lain, kursi duduk belakang. Itu yang bila soft lain belakang dia akan mengganggu. Akhirnya kosong bahagian belakang dia, jadi putus pula soft. Faham tak? Sebab orang tu nak semayang, macam mana ada kursi depan, dia pun jadi renggang sebab tak nak bagi kepala kena kursi. Jadi jelaslah, masa berdiri, orang duduk atas kursi, kalau ada orang sebelah ni, dia depan daripada orang lain. Orang lain berdiri sini, dia berdiri depan sikit. Itulah kaedah dia. Seperti soft. Belakang kursi ni seperti soft. Jadi takkan ganggulah orang, faham kan? Betul tak? Jelas ya? Ya. Bila kita dah solat dia duduk tu boleh sandar ataupun tegak kan? Okey, sebenarnya memang tak boleh menyandar, kena tegak. Terus sandar. Tu semayang ke apa tu kan? Dah hilang sifat solat. Jadi memang tak boleh menyandar, kena tegak. Melainkan pesakit hospital memang kena menyandar. Yang sakit tak boleh nak duduk. Sleep disc ke ataupun sakit yang tenat, kan semayang atas katil.
Bila semayang tak katil, dia terus semayang katil tu je ditegakkan belakang. Jadi automatik dia akan semayang menyandar. Bahkan kalau orang yang sakit betul, dibenarkan duduk baring. Bukan setakat menyandar, baring terus kan. Tapi wajib menghadap kiblat. Saya pengalaman masa jaga air saya di ward biasa kan. Kalau ward seorang tak ada masalah sangat. Bila ada waktu kritikal baru keluar daripada operation, dia tak benar nak masuk ward seorang ke ward ujung pun. Dia mesti duduk betul-betul depan nurse, depan kawasan kaunter tu sebab takut ada emergency. Jadi timbul masalah bila nak solat kiblat. Katil macam ni terlentang kan. Kiblat pula ke sini. Jadi macam mana kita nak buat? Dia baru lepas operation, memang tak boleh pergerakan banyak. Wajib tak semayang? Wajib semayang. Kita boleh bersihkan dia elok. Bersih semua, tukar pampers ke apa, Najis dia bersih. Dan ambil wuduk penuh. Elok ambil wuduk cara orang sakit. Macam mana nak sah ambil wuduk cara orang sakit tu, adalah kaedah dia. Bergilir dengan tayamum ataupun penuh guna air je. Okey. Lepas tu di bahagian yang tak sampai air tu kita sapu bahagian atas. Itu bab wuduk orang sakit, nanti kita masuk bab lain. Tapi nak sebutnya masa semayang, sebab nak hadapkan dia kiblat tu, macam mana nak buat? Alihkan katil. Pusing sikit. Sikit tak sikit banyak juga. Tapi bila kita nak buat, alhamdulillah nurse faham. Orang walaupun ni memang faham bila kita nak alihkan katil tu. Orang pun faham, dia nak semayang lah tu. Jadi kita pun alihkanlah katil, biar menghadap kiblat. Lepas tu dia semayanglah menghadap kiblat. Kan kaki berlunjur macam tu, angkat sikit. Kalau dia tak boleh nak tegak, cukup dengan angkat sikit je kepala. Kaki hadap kiblat, kaki hadap kiblat. Masa dia terlentang tu, dia boleh angkat sikit je kepala dia. Maksudnya katil tu angkat bahagian kepala sikit. Kalau lebih sakit bahagian operation. Dah datang dah Bilal kita. Jadi angkat sikit je kepala, ataupun tak boleh angkat, tak boleh nak angkat langsung, letak sikit je bantal supaya kepala tu tinggi sikit nampak kiblat. Itu pun dah cukup syarat. Tapi wajib hadap kiblat dan solat itu sah, tak perlu qada nanti lepas dia sihat. Tapi kalau dia tak mampu nak hadap kiblat, dekat bilik dekat ni ICU. ICU boleh tak nak alih-alih katil? Oi, wayar penuh itu, penuh kiri kanan. Saya ingat masa saya ICU, dia dapat buka mata, antara perkataan pertama dia sebut, solat. Nak solat. Pukul berapa nak solat. Jadi walaupun masa ICU, ayah saya dah arwah kan bulan Ramadan hari tu. Lepas operation berapa jam, dia cepat sedar, dia pun terus kata ambil wuduk nak solat. Masya Allah. Kemudian kita ambilkan wuduk apa semua. Lepas tu bila nak solat, memang tak dibenarkan alih. Jadi dia solatlah mengikut kadar kemampuan. Kita pun tak nak bersihkan dia banyak sebab operation 3 tempat, operation 10 jam. Operation saya sangat besar masa tu sebab nak buang saluran makan. Jadi bila buang saluran makan, dia belah bawah ni, dia belah juga bahagian paru-paru dan belah bahagian atas. Jadi tiga tempat besar operation, jadi tak boleh nak bergerak. Jadi bila macam tu ambil wuduk, dia semayang juga tak hadap kiblat. Bila dah sihat kena qada solat tu. Sebab apa? Tak cukup syarat tak hadap kiblat. Kalau dekat wad biasa dia dah okey, dah boleh bergerak, hadap kiblat cukup, tak perlu qada lagi yang tu. Jadi lepas dia sedar, dia dah kuat sikit, memang dia banyak kejap qada solat. Mana yang kira dia suruh minta tolong ingatkanlah berapa kali dia solat tak sempurna. Hadap kiblat tu dalam keadaan najis tak bersih betul-betul. Subhanallah. Jadi nak kata solat ni, ya. Bolehlah. Maksudnya kita ni pun tak tentu esok sakit ke apa. Siapa-siapa ambilkan wuduk tak ada masalah. Stroke ke apa, tapi masa nak ambil wuduk, bagi tahu orang yang sakit tu kita nak wuduk ni supaya dia sedar. Sebab niat kita tak boleh pasal niat. Kita dah kata saja ambil wuduk tak sah. Dia sendiri kena niat, dia kena sedar masa kita nak ambil wuduk dia. Nak ambil wuduk ayah, nak ambil wuduk, dia pun angguk. Jadi bila time sembuh dekat muka tu kan,
Sembuh dekat muka. Guna spray ni ramai juga yang tak kena cara. Dia spray sikit dia pun sapu. Tak sah wuduk macam tu. Dia kena spray tu, janganlah yang tajam mancur tu kan. Slow-slow lah. Bila kita spray tu sampai nampak air tu bersentuh sama air, dia mengalir sikit. Maksudnya air yang kita spray tu, titik-titik tu dia dah bertemu sama dia mengalir sikit. Itu maksudnya air tu kena mengalir. Tapi kalau 1, 2 je tak mengalir lagi. Buat mungkin 4 kali, pap nampak dia dah kena sama-sama titisan air tu jadi mengalir, kita pun sapu bagi rata, sah. Tangan pun sama, kita spray kena lebih sikit, nampak air dah mengalir. Bukan mengalir laju, cukup dengan titis tu dia bercampur. Dia jangan kita sapu lagi, nampak dia dah terkena sama dia pun meleleh. Dah meleleh tu, boleh, cukup syarat. Macam tu lah kaedah dia. Ada soalan? Kalau tempat sempit, tahiyat akhir. Kalau tempat sempit tahiyat akhir, boleh tak kau duduk macam tahiyat awal? Boleh, tak ada masalah. Kan? Bila sempit, subhanallah. Kan biasa solat jemaah, tiba-tiba bila tahiyat akhir tak dapat, tak muat. Semua kebetulan 5 orang semua lebar-lebar belakang. Berdiri muat, rukuk muat. Bila tahiyat sudah duduk atas orang. Jadi boleh saja duduk tahiyat awal. Sah saja solat. Sebab itu untuk akan datang kita akan cakap bab perbezaan rukun, sunat ab'ad dan sunat hayat. Itu termasuk dalam sunat hayat. Duduk yang penuh tu itu adalah sunat hayat. Mampu buat, cantik, sempurna solat kita. Tak mampu buat, duduklah dengan kadar kemampuan kita. Pasal sah ke tidak? Sah jawapannya, jelas. Okey, jadi nak sebut tadi pasal solat tu tadi, walaupun dalam ICU, kalau dia sedar, syarat sedar je, wajib ke atas dia solat. Tak boleh kita ahli keluarga ni, tak apalah ICU nak solat macam mana. Itu ayat biasa. Sebenarnya saya minta maaf. Di ICU tu lah kena jaga solat. Sebab antara dua, hidup kan mati. Kita tak nak mati, meninggal kau kat ICU tu dalam keadaan tak solat. Kalau koma tak wajiblah solat. Sebab tak cukup syarat wajib solat. Syarat wajib solat berakal. Maksudnya orang koma masa tu dah kehilangan akal, dia tak sedar. Bukan kata gila, tak sedar. Jadi tak wajib. Ramainya yang sedar. Boleh angguk, boleh bercakap. Tapi dalam kawalan ICU ataupun keadaan CCU. Sedar je wajib solat. Tak mampu nak bergerak apa semua, wajib ambilkan wuduk. Kemudian solatlah dengan mata. Mata pun tak boleh gerak, bersolat dengan hati. Walaupun dia solat tak sempurna, kalaulah meninggal dikira solat. Tapi na'udzubillah kalau meninggal 4 hari 5 hari duduk dekat ICU dan keadaan dia sedar dan dia tak solat, dikira sengaja meninggalkan solat. Na'udzubillah min zalik. Saya pernah ziarah orang sakit kencing manis. Dah tak ada kaki, dua-dua tak ada. Lepas tu pergi ziarah, saya kata, saya nak tanya soalan, saya nak tanya direct macam ni kan kalau tanya direct. Sebab dia saudara mara kan, tapi jauh. Kau tanya direct, cik semayang tak? Itu soalan direct. Tapi jangan tanya direct orang sakit, betul tak? Jadi bila pergi ziarah tu, saya pun kata, macam mana nak semayang macam ni ya? Susah ni nak semayang. Sebenarnya nak tanya semayang ke tak? Kita bukan nak tahu apa, kita bimbang takut dia tak semayang. Lepas tu terus dia cakap, macam tu lah Semak, tak semayang lah makcik ni. Dah berapa minggu tak semayang. Sejak pada kena potong hari tu, tak semayang lagi sampai hari ni. Lepas tu saya kata, ya Allah, kenapa tak semayang? Kan memang dia tak boleh bergerak, tapi yang jaga ni. Lepas tu saya panggil anak dia. Saya pun tunjuk. Macam ni ambil wuduk, dah tak ada kaki, ambil ujung tu. Maksudnya yang tak ada kaki, mana yang paling ujung? Setakat mana yang ada, wajib walaupun tak ada kaki. Kan yang tak ada rambut, bukan tak ada kepala, tak ada rambut, kan wajib menyapu kepala. Rambut tak ada masalah. Yang menyapu kepala kan. Nak katanya, cerita saya tadi tu, lepas tu barulah dia start semayang. Maksudnya anak tak tahu, ramai orang tak ada ilmu jaga orang sakit. Tak reti nak ambilkan wuduk, tak reti semua tu, tak buat. Lepas berapa hari lepas tu, meninggal dunia. Yang tadi tu, yang pergi ziarah kencing manis tu, meninggal dunia. Mungkin infection apa ke, sebab nampak dah sihat, dah boleh makan, dah boleh duduk elok. Cuma nak tunggu baik tu, maksudnya nak tunggu keluar. Tapi takdir Allah, dalam beberapa hari bagi tahu dah meninggal dunia.
Masa tu saya fikir alhamdulillah sempat dia solat, dia mati dalam keadaan bersolat. Bayangkan kalau sampai terus tak semayang. Sebab apa? Ahli keluarga ambil mudah. Dah payah macam tu nak solat macam mana nanti, dah okey nanti qada lah. Dah tak tentu, betul tak? Tengah sakit tu lah, tengah dekat ICU tu lah, lagi ahli keluarga kena jaga supaya kalaulah dah tiba saat akhir dia dalam keadaan menunaikan solat. Subhanallah. Sekarang ni dia sakit, ahli keluarga tak nolong dia. Lepas tu dosa pada ahli keluarga ke dosa pada dia? Dia tak mampu. Dia tak mampu nak bergerak. Tak mampu nak bergerak. Adakah dosa tu pada dia ataupun ahli keluarga yang jaga ni yang tak tolong dia? Pertama, kalau dia tahu, memang kalau dia jahil, dia kata dia tak tahu, wajib juga solat. Tak boleh terima perkataan jahil tak tahu tu, tak boleh terima sebab bab solat ni wajib, ilmu fardu ain. Kalau dia tak semayang sebab jahil, dia dapat dua dosa. Dosa tak semayang pun dapat, dosa jahil sebab tak belajar. Sebab wajib belajar bab solat ni, wajib. Baiklah, bila dia nak solat tapi ahli keluarga tak nak nolong, dia tak boleh nak ambil wuduk, tak boleh nak bergerak, dia tak boleh nak ambil wuduk. Saya pernah pergi ziarah orang yang sakit macam tu, tak boleh berjalan, tempurung pecah, tapi dia kata dia minta anak-anak marah-marah, menyusahkan, susahkan orang. Tak payah nak semayang, kalau dah tak boleh semayang duduk je lah. Bila dia buang air besar, anak maki hamun. Orang tua menyusahkan orang. Oh, ni kau dah tua macam ni. Ya, betul, cerita kisah benar. Bila datang menangis, ustazah, macam mana saya nak semayang pun anak tak nak tolong angkat. Memang tak boleh nak berjalan, memang lumpuh, tapi boleh duduk. Macam mana saya nak buat? Saya kata saya pun tak boleh nak datang ambil wuduk hari-hari ke setiap waktu. Saya kata setiap kali masuk waktu hajah semayang je. Walaupun ketika tu tak ada wuduk, lepas tu dalam keadaan bernajis, dalam keadaan orang tak boleh nak tolong kan. Jadi kalau boleh, makcik sediakan bekas wuduk tu, spray tu, biar makcik sembuh sendiri. Dia boleh nak sembuh sendiri, boleh. Tapi najis, ustazah, macam mana? Najis tu tak boleh nak tukar sendiri, memang tak mampu. Tak rasa apa-apa bawah ni, tak boleh nak ni. Anak tak ada nak tolong setiap kali waktu. Jadi makcik semayang je lah. InsyaAllah nanti makcik sehat, makcik kena qada balik sebab tak sah solat makcik ni, sebab makcik solat dalam keadaan bernajis. Lepas tu, kalau sekiranya apa-apa berlaku pada makcik, meninggal dunia keadaan macam ni, dikira makcik tak sengaja tinggalkan solat. Sebab masa saya ziarah tu, dia dah lama tak solat. Dah lama. Sebab tak mampu, kata tak solat lah. Dah berapa bulan. Lepas tu, baru ni saya ada terjumpa anak dia kat luar lah. Sebab saya pergi berapa kali sampai kenal dah anak dia. Saya kata, mak macam mana? Alhamdulillah sekarang mak dah boleh berjalan, dah boleh pergi sendiri tandas. Jadi alhamdulillah dia ada kesempatan untuk qada balik solat dia. Faham ya? Kalau Allah ambil nyawa dia dalam keadaan tak sempat qada, dia dikira tidak sengaja meninggalkan solat sebab dia dah buat walaupun dalam keadaan bernajis dia solat. Faham ya? Jadi macam mana pun keadaan, wajib solat. InsyaAllah. Kalau tak mampu ada wuduk, semayang je lah walaupun tak ada wuduk. Dia dipanggil solat menghormati waktu. Subhanallah, alhamdulillah.